عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Puji-pujian bagi Allah. Kenikmatan yang Allah bagi kepada kita. Nikmat iman dan Islam. Dan nikmat yang lain Allah umum. Allah bagi kepada yang beriman maupun tidak beriman. Kepada manusia, kepada binatang-binatang. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat rumah kediaman. Umum Allah bagi. Tapi nikmat iman dan Islam hanya kepada orang beriman dan bertakwa. Sebab itu bila kita menjamah makanan, habis makan kita baca doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Karena orang kafir juga makan. Orang yang tak beriman pun makan. Orang yang kufur pada Allah pun makan. Orang fasik pun makan. Tapi kita bila kita makan, kita baca doa kesyukuran. Selepas makan, doa kesyukuran. Alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji-pujian bagi Allah yang beri makan kepada kami. Wasaqona, yang bagi minum pada kami. Sebenarnya yang bagi makan adalah Allah, yang bagi minum Allah. Wa yut'imuni wa yasqin. Allah rakamkan kata-kata Nabi Ibrahim. Ibrahim kata, Allah yang bagi aku makan, Allah yang bagi aku minum. Dan kalau kita syukur atas nikmat makan, memadai di situ sahaja kalau ikut maksud syukur. Segala puji-pujian bagi Allah yang bagi makan dan bagi minum. Sebab biasanya kita akan makan dan kita akan minum. Tapi dalam doa itu ditambah oleh Nabi wa ja'alana minal muslimin. Syukur bukan hanya makan minum, tetapi menjadikan kita orang Islam. Jadi nikmat Islam itu lebih besar. Walaupun kita dapat menjamah makanan dan minuman yang Allah bagi kepada kita, namun nikmat Islam itu lebih besar. Ada orang yang tak dapat makan, tak dapat minum kerana sakit, terlentak. Nak masuk air tak boleh masuk kat bibir ni, tebuk. Tak boleh makan. Jadi tak boleh makan. Tapi masih lagi ada nikmat kat situ, nikmat Islam. Masih lagi jadi orang Islam. Jadi yang tu kita kena syukur nikmat Islam, nikmat taufik hidayat daripada Allah SWT. Kita dapat datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat taufik hidayat, nikmat Islam ni besar. Nikmat iman taqwa ni besar. Kalau tidak ada taufik dan hidayat daripada Allah, kita pun tak boleh melangkah kaki kita ke masjid ni. Nak jadi golongan yang Nabi sebut masyal aqdam ilal jama'at. Laki kaki-kaki yang melangkah untuk salat berjemaah. Wajulu fil masajid ba'da solat, duduk dalam masjid. Dalam surah kita selepas solat, apalagi duduk dalam majlis. Jadi kerana taufik dan hidayat. Ada orang yang dia ada Islam,
tapi tidak ada taufik dan hidayat. Itu lebih besar. Tak ada. Mana dia tak boleh nak melangkah kaki dia. Masih lagi duduk dekat warung, minum teh. Sebelah Masjid Rembau di An-Nur. Dia bukan tak dengar azan, dia dengar azan. Azan Masjid Rembau, Masjid An-Nur dengar. Tapi tak mampu. Taufik dan hidayat daripada Allah. Sebab tu kita kena rasa syukur. Ada orang yang ada tasbih banyak. Saya pernah cerita, tasbih yang pertama Pak Mentua balik haji bagi kat dia 10 tahun lepas. Tasbih yang kedua pengarah pergi haji balik hadiah seorang satu kat staf. Tasbih yang ketiga adik ipar pergi umrah dapat bagi kilat-kilat tasbih tu. Tasbih yang kelima dia sendiri pergi umrah sebelum lockdown. Tasbih yang dia tu jenis macam kristal, gantung dalam kereta kat cermin tu 2. Tapi tak zikir pun. Tidak semestinya orang ada tasbih boleh berzikir. Tasbih yang Pak Mentua bagi tu duduk ujung katil, kepala katil tu. Tasbih yang pejabat bagi dengan dia balik umrah tu duduk atas meja. X saja kalau orang datang boleh tengok. Tasbih. Belum tentu boleh zikir. Jadi kalau ada tasbih pula kalau tak bagi hidayat tak boleh nak sebut. Subhanallah tak boleh nak sebut. Jadi kita memerlukan hidayat daripada Allah. Kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ihdikum. Maka minta hidayat kepada Allah SWT. Dan akhir-akhir ini ujian iman banyak kepada kita. Akhir zaman ini. Tuan-tuan kalau tengok dalam Facebook, dalam YouTube, bergasak-gasak. Yang fahaman-fahaman ni pun banyak. Ada satu tu fahaman Quranis. Dia panggil. Dia tak pegang yang lain, dia pegang Quran. Ni Jemaah Quran Malaysia. Grup-grup Kasin Ahmad ni masih ada lagi. Yang dia tak pegang hadis, dia pegang Quran saja. Masalah tu. Jadi ajaran tu dia orang Islam tapi tidak ada taufik hidayat. Jadi sesat. Sesat di atas jalan agama. Lagi dahsyat. Dia merasai itu agama dan tak akan bertaubat. Dia tak akan bertaubat. Dia kata itu. Kemudian ada lagi Islam liberal. Dan satu profesor Indonesia kata kebanyakan di Indonesia universiti terlibat dengan Islam liberal. Dan di Malaysia pun ada budak-budak universiti yang terlibat Islam liberal. Agama sama dalam Abraham Accord dia mewujudkan satu agama yang sama merestui agama yang lain. Sebab tu semua acara agama dia ikut. Cuma tak ada kapok 3 lain dia. Itu saja. Acara tu dah ada. Na'udzubillah. Akhir zaman tuan-tuan, akhir zaman. Tolong doa lah, doa. Bukan doa kehancuran, doa hidayat kepada semua orang. Itu yang dalam bukan institusi agama dengan fahaman Wahabi Salafinya. Sampai sekarang menjisimkan Allah tak habis-habis, tahlilan, yasinan, itu dia punya pusing bertahun-tahun. Dan ramai budak-budak muda terlibat. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, dalam Facebook, yang menyokong tu semua budak-budak muda. Allah mengambil tempat, Allah berjisim, ada tangan. Berduduk macam mana saya duduk ni. Dahsyat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sesiapa yang menjisimkan Allah kafir. Sampai sekarang bahasan, perdebatan, hujah-berhujah. Sebab tu kita duduk di ujung, kita tak sampai bab tu, ada satu bab kat sini. Kehilangan ilmu. Kalau ulama-ulama nak cerita ilmu tu dah tak ada, meninggal. Kemudian ilmu itu tidak dipraktikkan, maka hilang ilmu itu. Kita telah sebut ilmu falak, tak semua orang boleh belajar ilmu falak. Sekelompok kecil saja di Kuza. Ilmu falak. Kalau ilmu falak ni hilang, tuan-tuan kita nanti, kalau meteor ada yang diandaikan meteor datang, kegelapan berlaku beberapa hari. Ketika itu ukuran malam itu bagaimana? Ukuran siang itu macam mana?
Dia tak tahu nak ukur macam mana waktu semayang. Itu dalam masa seminggu. Kalau 1 tahun, sekarang ni putaran jam sudah berkurangan, bukan 24 jam. Kajian dibuat terbaru. Maknanya putaran kita bukan 24 jam, dia lari. Kurang daripada 24 jam. Kalau dalam 1 hari lari 2 minit atau 3 minit, dalam 1 tahun, dalam 10 tahun, maknanya kemungkinan puasa jatuh bukan tarikh puasa. Haji mungkin tidak wukuf pada tarikh wukuf. Kalau tidak ada ulama yang kembali balik pada ni, kita telah hilang ilmu ni di akhir zaman. Sebab dalam bab ni, mungkin kita ada bab sana, belakang sana ada bab. Sehingga Syekh Idris kata apa? Ilmu tu bukan ilmu, itu knowledgement, fun dia panggil. Ilmu tu dia panggil fun. Dalam bahasa Arab fun. Maknanya dia panggil dalam terjemah kata knowledgeable, bukan ilmu, bukan ilmu. Ilmu ini adalah sesuatu yang dikaitkan dengan agama yang menyelamatkan kita di dunia, dalam kubur, mahsyar, dan tidak terjerumus ke dalam neraka. Itulah ilmu. Dan menuntut ilmu ini yang ganjaran banyak, dihampar-hampar para malaikat sayap-sayapnya. Matinya dikira mati syahid. Adapun ilmu-ilmu lain tu, ilmu-ilmu dia sebut fun sebagai satu ilmu knowledgement. Ilmu engineering, ilmu semua. Yang kata ilmu dalam tafsiran agama adalah ilmu, bukan knowledgement. Maknanya ilmu ni dia boleh selamat kita di dunia, selamat dalam kubur, selamat mahsyar, dan selamat di mizan, di sirat, dan masuk syurga Allah SWT. Ya, pada saudara-saudara, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kita duduk di ujung pinggir. Semalam ada satu orang, 2 hari lepas satu orang tahan saya. Ketika saya mengajar dekat Sikamat. Dia kata, ustaz saya ada persoalan, tolong bagi masa sikit kat saya. Orang profesional gaji banyak, orang kerja offshore. Dia kata, apa ustaz, kawan saya kata telefon Imam Mahdi terbit bulan 3 ni. Kita kan. Tapi ada grup yang meyakini Imam Mahdi muncul bulan 3 ni. Dan akan ada orang baiat dengan Imam Mahdi. Dan akaun bank duit dalam bank kena keluar habis semua. Akan jadi krisis ekonomi. Dia orang andai ni tahun 2022 akan berlaku krisis ekonomi. Tuan-tuan, pandemik ini seluruh dunia. Banyak negara yang habiskan duit untuk vaksin. Yang mereka terikat, tuan-tuan kalau tengok sijil vaksin kerajaan Osmania juga terikat dengan hutang piutang berkaitan vaksin, dan kejahatan Osmania salah satu punca daripada ini juga. Wabak ni walaupun tidak bersebab pandemik, bersebab lokal ya, tapi mereka terlibat jatuh. Dan mereka mengandaikan tahun ni bermulanya krisis ekonomi. Wallahu a'lam, kita doa itu andaian, tuan-tuan. Kita tak boleh kata ni bukan ada hadis sebut begitu secara langsung. Jadi dia tahan, dia kata, betul kau ustaz, saya susah tidur, nak duduk, saya nak keluar duit di bank, sebab saya kalau nak keluar duit di bank tak ada masalah. Kena beli beras, kena beli sardin semua. Saya kata kat dia, oh benar rumah jadi giant lah, Medin. Saya kata Nabi beritahu akhir zaman orang beriman takwa, makanannya dan minumannya adalah tasbih. Itu sabit hadis. Aisyah tanya Nabi. Namun persediaan makanan ada, tapi bukan rezeki ni Allah yang susun tu. Sedia satu sudut. Berapa banyak kita boleh sedia? Jadi persediaan sekarang ni bukan persediaan makanan dan minuman itu yang utama. Persediaan sekarang ni adalah persediaan iman dan takwa. Itu satu sudut. Sebab maknanya ada orang manipulasi. Saya kata takut orang manipulate kamu. Sebab kamu orang profesional ni. Itu tuan-tuan baru cerita Mahdi di Malaysia ni. Bulan 3 ni. Kata muncul Mahdi. Tapi bukan bulan Malaysia. Mana di Mekah ke mana tu. Tapi maknanya dah ada cerita Mahdi. Sekarang ni dah mula orang tunggu Mahdi. Dah orang tak percaya dengan parti-parti politik yang ada sekarang ni. Orang dah hilang kepercayaan. Tak ada siapa boleh bantu dah. Dia nak mengalih kepada satu yang boleh membantu. Dia akan beralih ke situ. Jadi tidak heran kalau
ustaz cerita tentang Mahdi, ustaz ni cerita tentang Mahdi, yang tu cerita tanda-tanda akhir zaman begini-begini. Maka orang awam nak cari. Dan kalau sebut tentang Mahdi, takut orang menggunakan kesempatan. Kalau banjir dekat Hulu Langat pun ada orang pura-pura buat kutip derma, penipu, ambil kesempatan. Apalagi tentang isu Mahdi. Orang akan ambil kesempatan. Bukan negeri kita saja. Kalau mengaku Mahdi ni, di Yaman dah ada orang mengaku Mahdi. Di Indonesia dah ada orang mengaku Mahdi. Di India apa ada orang mengaku Mahdi. Bila ditanya, dia kata dia Mahdi, tanya boleh cakap Arab. Dia kata tak boleh cakap Arab. Mana boleh? Mahdi mesti boleh cakap Arab. Betul. Penipuan-penipuan. Dan Yahudi akan buat rupa Mahdi. Dia akan buat rupa Mahdi. Tuan-tuan pernah dengar tak? Double body. Pernah dengar? Tak. Double body. Double body tuan-tuan carilah. Nanti pergi kat Google search cari. Double body ni zaman Ronald Reagan. Dia akan buat dua orang serupa. Satu orang yang dibuat seperti orang ni. Menteri ni, orang yang pengaruh dunia ni. Jadi kalau dia berjalan, kalau orang ingatkan dia pergi shopping, orang tembak dia, orang kata dia mati. Tapi bukan dia mati, dia hidup. Dia buat double body. Dia pergi lah. Macam Osama bin Laden apa semua kita nampak. Dia panggil double body. Sekarang pemimpin negara besar dia buat double body. Di antaranya dia orang sebut wallahu alam, dia orang sebut Bill Gates double body. Dan kita nampak dia macam tu. Isteri dia pun double body, nampak berjalan sama. Jadi kalau bukan dia ada tempat lain. Double body. Dia upahlah orang tu sekian-sekian tu dengan tuan-tuan, kalau Dr. Mahathir boleh menyanyi macam mana dalam video viral tu. Takkan Dr. Mahathir menyanyi, dia boleh upah meming mulut, muka apa semua. Jadi dia boleh buat. Jadi telefon ni tidak boleh dipercayai. Fitnah akhir zaman. Tentang Mahdi pun begitu juga. Saya kata tak, Mahdi bukan macam tu, bukan bulan 3. Berita Mahdi selepas haji. Dan berita itu akan datang dari mulut ulama'-ulama' dan orang yang dipercayai bulan Muharram. Dia ada bai'at dia. Macam mana Nabi berbai'at dengan orang Madinah, ada 2 bai'at. Pertama ulama'-ulama' yang tahu, dan dia pun tak tahu dia Mahdi. Kalau dia tahu dia Mahdi tu pun tak tahu kata dia Mahdi. Terakhir baru bila ulama sebut dia, kamu Mahdi, kamu ni, dia tak mahu, dia kata bukan aku. Dekat masjid dia, kawan saya di Kuala Lumpur dulu, cerita budak ni cerita Imam Mahdi begini, hadis Mahdi begini. Mahdi akan muncul begini. Habis cerita, awak tahu tak siapa Mahdi? Tak tahu. Saya Mahdi. Dia kata dia Mahdi. Tak ke kacau. Jadi tuan-tuan hati-hati, akhir zaman berbagai-bagai perkara yang akan fitnah-fitnah yang banyak yang akan melarikan kita kepada jalan agama. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung. Kita masih lagi berada dalam bab ma jaa fi nuzulil azabi idza lam yughayyir munkar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan turun azab Allah apabila tidak diubah akan munkar. Kita berhenti kepada masalah negeri yang penuh dengan kejahatan lebih utama turun bala Allah SWT. Bala tetap, mana negeri yang ada kejahatan, banyak kejahatan. Zainab binti Jahsy isteri Nabi tanya, afanuhliku wa fina salihun. Apakah kami akan binasa sedangkan orang-orang saleh ada di dalam kami? Orang saleh, orang yang kuat ibadat saleh ada. Nabi kata, ya na'am, idza kathrul khubz, bila banyak maksiat. Jadi kata dalam topik malam ni, masalah yang saya bawa, negeri yang penuh dengan kejahatan lebih utama turun bala Allah SWT. Banyak jahat. Tuan-tuan sekarang ni, yang viral sekarang ni apa? Tadi ada orang tanya, Yahudi dah masuk Madinah. Amerika, US masuk Madinah. Dia bukan Islam, masuk tanah Arab. Dia tak boleh. Masuk Mekah boleh. Apa jawapan saya? Tanda akhir zaman. Dulu-dulu munafik masuk sampai dia macam Snow Hong Bronje yang menipu orang Aceh. Snow Hong Bronje masuk tipu. Tapi dah atas munafik boleh. Kawan saya dekat Mutiara Gala, KTM, dia punya engineer dia dipanggil untuk buat track kereta api di Mekah. Dia orang bagi pekerja-pekerja orang India, orang Bangladesh. Orang India ada yang Hindu yang tak boleh masuk. Jadi track itu akan masuk ke tanah Arab, ke Madinah kereta api itu.
Jadi macam mana orang Hindu nak kerja kalau mereka tak boleh masuk? Jadi kena mengucap dulu. Mereka pun ucap asyhadu an la ilaha illallah masuk. Tapi bukan mengaku Islam betul pun jadi munafik. Boleh masuk? Boleh. Jadi dia kata ada orang mereka masuk US, dia mengaku dia orang masuk. Kita kata sebab maksiat dah banyak. Pesta yang terakhir tu akademik anugerah apa benda, Grammy Award apa benda atau di Saudi dengan latar belakang Salman Khan buat show, latar belakang setan. Api yang menyala. Yang terkini latar belakang All Seeing Eyes, mata satu dengan piramid. Terang-terang perancangan Dajjal. Itu tanah yang ada dua tanah haram. Negeri yang ada dua tanah haram. Sebab tu kita kata ini penghujung. Kita tak pernah jumpa, lihat orang perempuan Arab terkinja-kinja. Sekarang perempuan Arab wanita dengan tidak menutup aurat sempurna dengan pakaian yang na'udzubillah. Dah jadi macam mereka. Kebebasan, minum arak dan sebagainya. Jadi kita tak boleh lari. Musibah akan tunggu. Kita belum dipetik Swiss yang musibah tu datang. Jatuh Swiss tu, terip saja, gelap. Macam tu lah. Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala biar berapa banyak dia mana buat maksiat. Musibah akan datang. Dengan kerana dalam hadis pada masalah 43. Dengan sebab hadis dalam masalah 43 tu, kemungkaran yang banyak, judi, zina, main perempuan sundal, wayang, joget, ronggeng, riba, semua tu semua kita dah baca dah. Dengan sebab pada masalah 43 itu menyebutkan orang-orang yang melihat orang berbuat zalim serta dibiarkan. Tengok orang tu buat zalim tapi biarkan. Nescaya umum kena bala orang yang melihat. Nescaya umum kena bala orang yang taat dan orang yang maksiat. Orang taat pun kena, orang maksiat pun kena. Tak boleh lari. Orang yang taat, dia pun kena bala musibah. Cuma dia dibangkitkan dalam keadaan ketaatan dia lah. Orang musibah, orang kafir bangun dalam keadaan kekafiran mereka. Tapi dua-dua tetap akan kena. Kerana janji Allah, tukhliful mi'ad. Tak boleh lari. Maka pada negeri yang penuh dengan kejahatan dan maksiat dan segala kerja yang keji pada syarak, tidakkah lebih utama turun beberapa bala manakala tidak dilarang dengan sebenarnya? Maka turunlah bala. Satu persatu bala datang. Satu persatu bala datang. Siapa sangka Arab kena banjir? Semua orang tak sangka. Mana boleh kena banjir? Tapi banjir melanda Arab, Jeddah, Oman, Morocco baru ni. Orang kata bala Arab akan turun salji. Orang pun tak akan percaya 15 tahun lepas, 10 tahun lepas, 7 tahun lepas. Tapi salji turun kat tanah Arab yang terpinga-pinga. Manusia dan unta-unta terpinga-pinga. Ini bala musibah daripada Allah. Sebab tu kita tak boleh kata kebal dengan musibah. Bermacam-macam satu cara, berbagai-bagai cara yang Allah boleh menjadikan asbab musibah datang dengan sebab amal buruk manusia. Tak boleh lari. Sebab tu kena jadikan golongan masyarakat kita yang beriman dan bertakwa datang ke masjid. Walau anna al-qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau ada satu qaryah yang beriman dan bertakwa, Allah buka berkatan langit dan bumi. Kenikmatan, ketenteraman, kesuburan tanah. Wa ja'alakum, Allah telah sebut tu, anharan. Allah telah datangkan sungai-sungai. Banyaknya anak-anak, keberkatan datang. Ni satu negeri yang ni. Amanu wattaqaw. Satu lagi negeri, walau al-qura wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri biha wa rasulih. Satu qaryah negeri yang mengingkari perintah Allah dan amalan Nabi. Fasibna hisaban syadida wa azabna azab qura. Kami hisab mereka hisab yang keras, tilikkan yang keras, dunia dan akhirat yang telah tilik keras, dan kami datang azab. Azab di dunia dan azab di akhirat, azab yang bersangkutan. Jadi dua negeri yang berbeza. Satu aman wa taqaw, satu atan rabbih wa rasulih. Ingkari perintah Allah. Dan kedua-duanya kerana amalan. Aman wa taqaw, Allah buka berkata lagi dalam bumi. Mengingkari perintah Allah, hisab dan azab. Jadi di tengah dia macam mana? Di tengahnya adalah jalan dakwah. Orang Arab kafir minum, orang Majusi dan Nasrani minum dalam bekas bejana emas dan perak. Orang Arab Mekah minum dalam tengkorak musuh. Lagi dahsyat.
Orang Majusi dan Nasrani, Rom dan Parsi ketika itu, mereka masih lagi memelihara dan cium peluk anak perempuan. Orang Arab membunuh anak perempuan. Orang Rom dan Parsi ketika itu berjudi, duduk dalam koliseum, lepas satu orang lelaki gagah, lepas singa lawan, betting. Pegang betting. Buang emas, pegang uncang. Betting. Lelaki itu menang, harimau itu menang, lelaki itu menang, sama-sama betting. Buang emas, berapa? Kiri kanan. Riuh hendak dalam koliseum. Orang Arab punya betting, perempuan mengandung, lelaki ke perempuan? Baby kandungan. Lagi dahsyat. Belah perut perempuan, lagi zalim. Koyak tengok, anak tu lelaki perempuan, dua-dua mati. Ibu dan anak, zalim. Orang Arab lain dan orang Rom Parsi tak mau jajah Mekah. Madinah tak nak jajah kerana pandemik waktu tu. Bukan pandemik lah. Epidemik. Maknanya di situ dah ada penyakit. Sebab Madinah Yasrib ni ada tempat berpenyakit. Orang tak mau masuk Madinah kerana penyakit. Mekah tak mau masuk sebab ni rumpun bangsa yang pelik ni. Tapi dalam rumpun bangsa yang pelik ni Allah zahirkan Nabi. Manusia yang paling mulia. Dan Nabi mewujudkan satu rumpun golongan lelaki yang nama sahabat. Yang sahabat ni Nabi kata ashabikan nujub, lebih mulia daripada umat yang lain. Dan umat Nabi ini yang akan masuk syurga dulu. Sedangkan mereka duduk dalam kelompok yang macam ni. Jadi jalan keluarnya adalah di sini. Wa rabbaka fakabbir. Besarkan Allah Subhanahu wa taala. Musibah akan datang. Tempat yang ni. Tapi itu jalan keluar untuk nak tukarkan daripada atat yang berlebihan, mengingkari perintah Allah dan Tuhan dan amalan Nabi, nak jadikan aman wa taqwa, jalannya adalah dakwah. Kita tak boleh lari. Tuan-tuan tak boleh lari. Realitinya begitu dalam dakwah. Musibah akan datang, tuan-tuan. Jadi kita kena buat sesuatu. Sehingga orang alim kena terlibat di dalam hal agama ini. Tidak boleh mendiamkan diri. Maksiat itu tidak harus didiamkan. Masalah yang 45. Maksiat itu tidak harus didiamkan. Sungguhnya dengan hadis dalam pada masalah 43. Hadis dalam masalah 43 itu menunjukkan tidak harus didiamkan daripada melarang perkara-perkara mungkar. Istimewa pula pemerintah muslimin yang cukup ada kekuasaan di dalam tangan dan ulama-ulama yang boleh memberi jaga dan memberi takut kepada beberapa nasihat dan ingatan hukum hakam syarak dan macam-macam pengetahuan yang ada dalam dadanya. Biarkan orang-orang negeri mengubah mungkarnya kepada yang disuruh oleh Allah SWT. Main peranan besar adalah pemerintah dan juga ulama. Tentu kita pun tak tahulah negeri kita. Tapi tuan-tuan yang lari, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri kita, duduk negeri kita. Lebih baik negeri kita. Biar kita ketir batu, tahu. Sebab ada hikmah dia. Tuan-tuan tengoklah. Orang agama tak boleh. Kadang-kadang kita tak boleh taksub membabi buta, tak boleh anti membabi buta. Ambil jalan tengah. Cerita vaksin. Saya dalam grup taman saya ceritalah yang sebab kebetulan kawan-kawan saya ni ada yang duduk overseas dah. Dia hantar ada satu kawan saya ni, isteri dia wartawan bebas US. Orang putih ya. Dia hantar kat saya pun share lah dengan kawan-kawan ni tentang pandemik, tentang vaksin, tentang ni. Lepas tu imam tu dia takut. Untuk imam beritahu kat ketua kereti, tolong bagi tahu Ustaz Malik jangan duk masuk benda-benda ni. Kita nak ambil vaksin, dia tak ambil memperhabis. Saya pun ambil vaksin, kaki ni. Satu keluarga saya dapat ke KKM hantar kit kat rumah sebab satu keluarga ambil. Dia pun membabi buta. Saya ambil vaksin kerana mencari keredaan Allah. Saya kata ambil lah, tak payahlah kait dengan keredaan Allah apa pula. Lainlah sembahyang puasa. Kalau saya puasa sunat untuk cari keridaan Allah, iyalah. Ini terlampau sangat. Sehingga ada di kalangan ustaz, kalau Nabi ada, Nabi pun ambil vaksin. Gila, terlampau sangat. Yang anti pula terlampau anti sangat. Jadi sekarang ni bila dah hampir hujung ni baru nampak.
Semua buka diam. Bila sekali taman saya dah masuk hampir 16-17 orang meninggal. Dan semalam kawan telefon, kawan kita seorang meninggal dunia ke hospital. Bulan lepas dia telefon saya. Jadi kita nak kata apa? Kompilasi penyakit. Asri Zainal Abidin Mufti Perlis pun beria-ia ni sini penghalalan begini. Sehingga orang kata betul sahabat dia kata apa? Hampir perkataan dia, wallah malam ada orang cerita begitu, hampir perkataan dia macam merendahkan betul sahabat. Tapi hakikatnya bila bapak dia kenal sekarang macam mana? Jadi nak kata apa? Jadi kita ni tidak boleh anti membabi buta, terlampau anti sangat dan terlampau pro sangat. Jangan ambil jalan tengah. Saya nak ambil kerana harapan saya boleh hindari saya daripada penyakit. Itu saya. Lain saya tak tahu, wallahu alam. Saya nak ambil keluarga saya nak ambil sebab syarat-syarat dua-dua. Macam saya, kalau tak ada dua-dua tak boleh mengajar. Jadi ambillah dua-dua dan yang lainnya supaya moga-moga betul lah yang kita ambil ni boleh protect kita. Itu sahaja. Lebih-lebih tak payahlah ni sampai Nabi ada Nabi ambil vaksin ke gila. Dulu ada satu kes dia. Kita kena dakwah masa tu sibuk PU ni, da'i-da'i ni program reality TV ni. Saya ingat terbit, kalau Nabi ada waktu ni tuan-tuan, Nabi pun akan dakwah pakai jubah dan tai. Melampau lah. Habis Nabi kena sesuai, kita dakwah kena sesuai masyarakat. Sekarang ni kita kena pakai kita kena pakai tai dan kod, bukan jubah dan tai. Pakai tai dan kod kena sesuai dengan masyarakat. Waktu tu dia orang tu cakap. Kerana sesuai dengan masyarakat. Tapi kalau dia pergi dakwah orang asli di hutan Amazon pakai cawat lah. Sesuai dengan masyarakat cawat. Jadi kadang-kadang tak boleh membabi buta, berpada-pada. Itu jalan lebih selamat. Maka ulama dan pemerintah, kita tengok macam mana di Aceh. Saya jumpa orang Aceh. Orang Aceh baru ni jumpa. Dia kata alhamdulillah di Aceh kita laksanakan hukum. Perempuan-perempuan pakai seluar ketat pun tak boleh. Dia bukan marah. Panggil perempuan yang pakai seluar ketat turun motor, bagi kain ikat supaya tak nampak ketat. Dan hukum had dilaksanakan, hukum sebat dilaksanakan di Aceh. Di Brunei kita punya seronok. Brunei bebas daripada pandemik ini. Sultan Brunei buat pengumuman dalam satu majlis. Kita rasa seronok. Alhamdulillah. Sungguhnya zaman kita ini zaman yang sehabis-habis cukup perkara langgaran syarak itu meratai negeri dan desa. Zaman sekarang yang disebut dalam kitab ini tahun 1930 lebih ini. 20 lebih karang kitab ini dikarang. Mana Syekh Idris cerita sekitar 19 tu. 30-40 dulu. Zina ini berterangan dan sedia nyata tempat-tempat rumah sundal. Waktu itu dah ada perzinahan. Pusat-pusat pelacuran dah ada. Maka riba itu meratapi besar dan kecil, mulia dan hina. Dulu ada India. Dialog Stang tu depan tersyembah lama. Saya ingat kecil-kecil. Depan tu ada lorong senerih, mereka panggil. Dia jual macam-macam. Macam lorong dia baju-baju, barang-barang Thailand, macam barang-barang Thailand banyak. Sebelah tu ada satu kedai India. India tu pakai putih kapok dia ni. Pakai putih ceti. Dan ceti tu memang hutang ceti. Sebab ada kes di Kedah dulu, dia orang bunuh ceti, supaya hutang, tak nak bayar. Jadi tak ada hutang-hutang riba, ada waktu itu. Sistem, ketika itu dah ada sistem riba. Dah ada. Bukan satu, beberapa tempat. Yang ceti-ceti India ni, yang bagi hutang secara riba. Maka riba meratai besar dan kecil, mulia dan hina. Besar, kecil, mulia, hina pun ambil riba. Minum arak itu berterangan jua, di mana ceruk sekurang-kurangnya minum bir. Ketika kita mewah dengan getah, waktu itu Malaysia Perang Dunia yang kedua getah. Lepas Perang Dunia kedua tu getah tu terlalu laku. Maka orang Melayu ada kampung-kampung yang semua hebat dengan kekayaan getah. Boleh pakai kereta waktu tu. Kereta lama. Tuan-tuan, kita digambarkan macam mana? Dia cucuk rokok pakai duit RM1 tu. Itu kemewahan melampau orang tua kita dulu. Sekali Allah Ta'ala datang semua. Duit RM1 tu. Waktu tu orang Melayu kita ladang getah memang banyak duit. Ini mana kemewahan melampau. Minum arak. Kita tengok filem Jiran Sekampung. Minum arak.
Itu cerita lama, gambaran dalam satu kampung. Ada sudah cerita jiran sekampung Saleh Kamil tu. Mana yang minum arak? Dah ada minum arak waktu tu. Dah ada. Mana orang Melayu dah terlibat dengan arak waktu tu. Pajak judi, ada banyak pajak gadai. Bila kata kebanyakan pajak gadai. Mana pajak gadai? Kampung saya kalau Kedah pajak gadai. Orang masuk berbusu-busu. Apalagi musim ketujuh, orang nelayan keluarga tidak ada duit, dia pergi gadai. Pun nak tebus tak ada duit. Pajak gadai. Sistem riba pajak gadai. Dan macam-macam rupa ada. Berlaku segenap masa, iaitu seperti loteri. Dulu ada loteri kan? Toto. Dia gereng-gereng. Len TV dulu, petang. Saya ingat dulu kecil-kecil. Gereng. Ketuk dia tu, buka. 362. Siapa kenal 362? Dah ada, Toto tu rasmi. Dekat stesen bas tu, kalau kita turun, dia ketik tiket Toto tu kan. Dia buat dengan klip tu. Dah ada waktu tu. Dan orang rasa biasa, orang rasa bukan satu benda bersalah. Apalagi bunyinya loteri kebajikan masyarakat. Jadi dia jadi tu. Dan lainnya daripada macam-macam dosa besar. Banyak lagi dosa besar. Maka sekalian itulah yang disuruh oleh syarak, larang dan tegah kepada ulama' dan orang besar-besar pemerintah muslimin. Disuruh larang. Tak boleh. Ulama' kena main peranan. Tak boleh lagi duduk dia. Takut. Na'udzubillah. Cakapnya. Allah tak hina kau. Kau cakap. Allah akan muliakan kau. Cakap ya benda yang hak. Apa takut cakap? Ni yang ada sekarang ni. Sampai orang kata, kalau kamu nak tonggang Belfire, tongganglah. Tapi jangan tonggang agama. Sampai macam tu keluar daripada mulut orang ramai. Nak tonggang Belfire, Al-Fat, tongganglah. Tapi jangan tonggang agama. Jangan perkuda agama untuk kepentingan dunia. Jangan. Sebab akhir zaman ni banyak tuan-tuan. Kita tak tahu lagi membezakan yang mana. Ada waktu kita tengok Allah, ada waktu kita takut. Zaman-zaman ujian-ujian yang begitu banyak. Tidaklah boleh masing-masing tutup mulut buat tidak tahu dan tidak peduli, kata Syekh Idris ni. Tahun 40-an, 20-an, 30-an, 40-an ni. Kerana mendiamkan dan tidak peduli tidaklah mengubah segala perkara mungkar, bahkan seolah-olah menyukakan dan sudi reda. Ada dalam hadis yang pernah kita baca di dalam takhab hadis. Allah tanya, mengapa kamu tegak? Mengapa kamu tidak tegah kemungkaran? Dia kata, saya takut pada masyarakat. Musa dengan Harun tak berani tegah Fir'aun. Musa dengan Harun tak pergi tegah Fir'aun. Allah kata, izhaba ila Fir'aun. Musa pergi jumpa Fir'aun. Fa'innahu tagha. Dia melampaui batas. Melampau sangat. Mengaku jadi Tuhan. Iblis pun tak mengaku jadi Tuhan. Setan tak mengaku jadi Tuhan. Setan walaupun tak sujud. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah perintah suruh sujud kepada Adam sebagai kiblat, bukan sujud sebagai Tuhan, sebagai kiblat. Illa iblis, melainkan iblis. Aba wastakbara. Dia ingkar dan takbur saja. Dia tak pernah mengaku jadi Tuhan. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Iblis pula bila dia dimarahi oleh Allah SWT, dia kata apa? Ya Rabb, wahai Tuhan, bi'izzatika, demi keagungan engkau. Tu, dia nak minta izin pada Allah. Dia kata, wahai Tuhan, demi keagungan engkau, izinkanlah aku memadai anak Adam ini. Illa min ibadika humul mukhlasin, mereka hamba kau yang ikhlas. Dia masih lagi panggil, ya Rabb, wahai Tuhan, demi keagungan engkau. Fir'aun mengaku kata, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Allah perintah. Ketika itu Musa dah melampau. Musa pergi cegah. Musa selaku orang terbaik Bani Israel yang paling takwa ketika itu, ulama lah. Atau berulama Nabi. Pergi jumpa Fir'aun. Tegur dia. Jangan marah. Takar dengan lemah lembut. Wa qala law qala layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Cakap lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru, sama dia dapat peringatan atau dia takut. Musa pun takut.
Tapi Musa takut mengadu pada Allah. Ni takut langsung tak mau buat. Takut nak cakap, alah apa kata kita duduk pejabat makan gaji kerja ni, apa hari nanti kata apa pula bos ni, kata pula pengarah, apa pula jabatan apa semua dia kata langsung tak ada kata. Musa masih takut tapi dia mengadu pada Allah. Inna nakhafa, kami takut pada Allah. Mengadu pada Allah takut. Allah telah kata jangan takut, jangan takut nak cerita hal agama, kehebatan kebesaran Allah, jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu mendengar dan melihat. Jangan takut. Begitu Allah bagi jaminan, mereka bagi juga. Bukan kata Allah SWT, innani ma'akuma, itu bukan untuk mereka tu saja, untuk Musa dan Harun saja. Sesiapa yang cakap kebenaran agama, Allah bersama dengan mereka. Tapi sekarang nak baca nak keadaan tu Allah, Nabi dah sebut akhir zaman. Asyaru ahli ke zaman ulama'uhum. Orang yang paling buruk zaman itu ulama' mereka. Nak cakap apa tuan-tuan? Kita duduk zaman yang macam ni. Kita tak boleh lari. Kesianlah. Doa. Orang tak berani. Ulama-ulama tak berani. Pemimpin-pemimpin pun tak berani. Malah pemimpin akan buat zalim. Nabi sebut. Orang yang akan jadi pemimpin, orang yang buat zalim. Di kalangan mereka fasiqihum, fasik. Golongan yang fasik di kalangan mereka. Golongan yang hina di kalangan mereka. Tuan-tuan akan lihat dengan mata tuan-tuan, wallahi yang buat zalim kepada Islam adalah pemimpin Islam lagi sendiri. Sama dalam negeri atau luar negeri. Tuan-tuan akan tengok, Nabi tak pernah. Katakanlah Nabi tak, bukan semua tapi ada yang baik. Tuan-tuan bila Nabi sebut ada tu maknanya bukan semua, tidak. Ada yang baik. Tapi sikit sangat yang baik tu. Maka sekalian itulah disuruh oleh syarak larangan. Tidaklah boleh masing-masing tutup mulut, buat tidak tahu dan tidak peduli. Kerana didiamkan dan tidak peduli itu tidaklah mengubah segala perkara mungkar. Bahkan seolah-olah menyukakan dan suka reda pula. Bani Israel kena hancur tu. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Allah larang mereka, jangan lepas pergi larang. Ni tak payah buatlah. Tangkap ikan hari Sabtu tak payahlah. Lepas tu yang lain yang dulu tegur tu, apalah, biarlah kami nak buat. Mai duk minum sekali. Boleh kena ngeteh sekali. Duk ngeteh sekali, dia dah reda. Allah datang musibah sekali semua mereka. Tu turun ayat tu. Du'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Dawud wa Isa ibn Maryam. Laknat Allah. Di kalangan mereka yang pergi tegur, kemudian lebih kurang dan terlibat duduk sama makan minum, duduk sekali dengan grup tu, Allah habiskan. Kecuali yang betul-betul buat dan selamat, Allah selamatkan mereka. 3 golongan tu. Betul beriman takwa dia tegur, betul-betul tegur, Allah pelihara. Yang buat hancur, yang tegur tapi terlibat reda sekali kena. Allah telah cerita dalam Quran. 46 masalah bala yang diturunkan ke atas umat Muhammad SAW pada masa di dalam dunia ini amat banyak dan bermacam-macam. Bala turun banyak. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, sebab tangan-tangan manusia. Tetapi tidaklah berjagal-jagal seperti turunnya seksa ke atas umat Nabi yang dulu. Tapi tak adalah bala musibah macam Nabi dulu kena, kaum Sodom kena, tanah bumi Sodom tu diangkat ke langit, diterbalikkan. Di waktu sahur ayam berkukuk di langit. Tak pernah dalam sejarah manusia ayam berkukuk di langit. Kerana tanah itu diangkat, bumi Sodom itu diangkat di langit. Dan Allah terbalikkan, habis. Fosil mereka, kerana mereka seksual, mereka dengan homoseksual, dengan lesbian. Ada kota mereka. Dia orang pergi cek, dia cari balik kota tu, jumpa kota tu. Setiap laluan ada tanda-tanda lucah. Gambaran-gambaran lucah dekat tile. Dia punya susun tile, batu-batu dia susun tu gambar. Misalnya gambar benda tak elok dekat dinding-dinding, dekat bilik-bilik jumpa fosil mereka duduk, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, lelaki perempuan, perzinahan.
Setiap buluk dia macam satu bandar tu. Setiap bilik ada. Allah jadikan fosil mereka keras. Nak tunjuk kepada kita kaifa kana aqibatul mukazzibin. Bagaimana golongan yang mengingkari, dustakan ayat Allah. Tu, kita umat Nabi Allah Ta'ala tak buat macam tu. Sebab tu syair dia kata, tidaklah berjagal-jagal seperti turun seksa ke atas umat Nabi yang terdahulu, yang dahulu kala, sebagaimana dilingkupkan bumi ke atas ke bawah. Lingkupkan bumi ke atas ke bawah, di atas ke bawah, dan yang di bawah ke atasnya, yang bawah kena atas. Seperti taufan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh buat kapal hina. Dulu duk dakwah cantik lah, buat kapal pula. Bila agak kau hina? Nabi Nuh buat kapal. Dan riwayat kata bersama dengan satu orang yang berbadan sasa. Nama dia Ud nama dia. Saya baca dalam besi dalam bahasa Inggeris. Saya baca kisah. Kisah tu terdapat dalam ni, dalam kitab-kitab dulu. Israeliat ada. Dia badan dia besar. Dia bantu Nuh untuk buat kapal. Kapal tu besar. Berlabuh dekat Jordan. Dan ketika kapal tu, semua orang naik kapal tu selamat. Maknanya naik kapal tu selamat. Naik kapal tu kalau manusia beriman takwa. Anak tak nak ikut. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anak, mainlah naik kapal. Jangan terlibat dengan orang kafir semua ni. Mainlah naik kapal. Pujuk. Isteri tak mau. Isteri tak mau degil. Pujuk anak seorang ni. Sebab tu anak ni, dia banyak kait dengan isteri. Kalau isteri kita betul, anak jadi betul. Isteri kita tak betul, anak jadi tak betul. Kita datang sembahyang Allah sampai teliang. Anak tak boleh. Anak ikut mak dia. Sebab tu orang perempuan kita kena cari isteri yang baik untuk anak-anak kita. Tapi jangan kahwin lagi seorang. Dia sebut cantik ustaz kahwin lagi seorang. Jangan marah apa. Jadi jadikan isteri kita yang ada adik beriman takwa. Sebaik hajat doa, ya Allah jadikanlah isteri aku perempuan yang beriman takwa, membimbing anak-anak. Sebab kesan anak ni pada mak dia. Anak ni, tuan-tuan tengok dalam mana-mana sejarah, anak-anak yang beriman dan takwa yang baik, peranan besar adalah ibu dia. Ibu dia. Peranan besar adalah ibu dia. Kita kena ni. Dia akan ikut pengaruh mak dia. Tak nak naik. Anak bagi alasan lah. Alasan itu alasan yang konkret. Qala sa'awi ilal jabali yuqsimuni minal ma'. Ayah, kalau banjir besar, saya akan naik gunung tinggi. Gunung tinggi, saya terlepas daripada banjir. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan kalau ada bersama Nabi Nuh waktu itu, kita kata, betul lah. Naik gunung. Logik tuan-tuan. Kita kata, logik. Kalau ayam main, naik gunung. Apa susah sangat? Tak payah naik kapal ni, naik gunung tinggi. Ni, kita mau kena cerdik, Syekh. Kena pakai akal faham. Waktu tu tak. Waktu tu bila musibah datang, Allah buat keputusan. Tidak ada. Sebab Nuh dah beritahu, tidak ada siapa yang selamat melainkan orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak nak tunjuk cerdik dan cara dia cakap, orang yang tak mau hidayah, dia cakap macam logik, macam sesuai dengan kepala otak dia. Dia akan cakap benda tu macam logik dan orang rasa logik. Betul. Betul lah. Tapi tak betul. Tuan-tuan, orang yang naik kapal semua selamat, 83 orang. Lebih kurang 41 keluarga kelamin. Dan yang naik tu, mana-mana binatang naik, zuriat dia dikekalkan. Monyet yang naik, pasangan monyet naik, kekal zuriat monyet sampai sekarang. Semua binatang naik, minta maaf. Babi dan anjing yang naik kapal Nabi Nuh pun zuriat dia sampai sekarang. Minta maaf kalau kita cakap bahasa kasar. Begitulah selamatnya orang naik kapal Nabi Nuh. Tapi orang tak nak naik. Orang mengingkari. Allah datangkan banjir besar, habis zuriat selepas daripada yang tenggelam. Tidak ada lagi zuriat. Yang selepas Nabi Nuh naik kapal, itulah zuriat sampai sekarang. Daripada 4 anak Nabi Nuh.
Nabi Nuh nasihat anak dia. Nasihat anak dia. Ada hadis Nabi beritahu Nuh nasihat anak dia. Anak-anak dia tahu. Daripada itulah berkembangnya manusia. Yang lepas tu tak ada habis. Pupus. Seperti tufan Nabi Nuh alaihissalam dan lainnya, tetapi diturunkan Allah dengan tidak nampak. Bahkan tiba-tiba merasai dera dan susah. Tak nampak. Duduk buat kapal atas bukit. Tak nampak. Tapi bila dia datang. Tuan-tuan kata apa tahu dalam tafsir kata? Daripada langit turun hujan. Daripada bumi keluar. Daripada dapur masak keluar air. Dapur masak tu keluar air. Air membuak-buak. Allah lepaskan air. Habis tenggelam. Habis hancur. Tidak ada yang selamat. Kita ada tak kita jumpa binatang prasejarah atas darat? Tuan-tuan selama duk tengok viral dalam National Geographic. Semua tak ada. Yang datang itu hari tsunami di Jepun dan sebagainya, dia kata ikan prasejarah. Makhluk di laut masih lagi daripada prasejarah tu ada. Maju di darat habis hancur. Sebab di laut banjir dia tak mati. Masih ada lagi. Baru ni dia orang jumpa badan seperti ikan, kepala seperti buaya. Dia orang kata binatang prasejarah. Tapi darat ada habis. Mana jumpa dark head punya dinosaur, mana ada, tak jumpa. Aku jumpa mampu Ultraman jumpa lah, lain tak jumpa. Itu cerita Jepun. Tetapi diturunkan Allah dengan tiada nampak, bahkan tiba-tiba merasai dera dan susah dan sempit dan meleset dan terkadang-kadang sebagai terang-terang seperti tanaman tidak diberi berkat. Tanaman tak ada. Dulu, Kedah dulu bila orang tak nak bayar zakat. Dulu saya kecil-kecil, orang pergi buat sawah satu relung. Satu relung tu dapat dalam 25 gundi padi. Saya ingat lagi lah kecil-kecil tu. Kita tengok mak pergi tu. Orang pergi mukul padi apa semua. Dan bila padi duduk kat sawah tu, orang dah kira dah nak keluar zakat. Belum padi dia bawa ke kelang, dah kira baru nak keluar zakat. Orang jaga zakat. Tapi sampai satu waktu tak bayar zakat, dia datang bina perang. Habis sawah. Dan padi, tengok padi tak ada isi. Ada padi tapi tak ada isi. Musibah datang daripada Allah. Zaman dulu mana? Mereka ada ampangan aswan yang besar. Saliran ampangan tu dibuat daripada bawah air. Tanaman-tanaman subur. Bawa bakul pokok limau. Bawa bakul. Lalukan bakul. Buah tu jatuh dalam bakul. Penuh sampai sana. Macam tu. Tapi tidak keluarkan zakat. Allah hancurkan. Sekarang tinggal apa di Yaman, bahagian Yaman, tinggal pokok-pokok berduri saja, pokok padang pasir berduri, tak ada lagi kesuburan. Allah tarik kesuburan itu. Gara-gara tidak bayar zakat, tak mau bayar zakat. Allah tersebut tu dia panggil Ashabul Junnah, golongan kebun. Bapa dia orang kaya, bila bapa dia tanam gandum apa semua, bapa dia akan bagi pada fakir miskin, zakat apa semua. Bila bapa dia meninggal, 4 beradik ni jalan, dia orang nak pergi kebun dia orang. Malam tu dia orang dah bincang lah, bapa dia meninggal, aku tak akan bagi sikit pun pada orang miskin. Orang miskin tak akan rasa abah dulu silap. Dia tak akan rasa. Ada 4 beradik ni. Lepas tu yang masing-masing tu, yang hak seorang tu dia terikut je lah. Pagi besok lepas subuh mereka pergi kebun. Mereka tengok, ini kebun siapa? Allah hancurkan kebun mereka. Yang seorang kata, inilah dengan sifat tamak kita Allah tunjuk kepada kita. Hancur. Tak payah zakat. Ada Al-Quran tu. Surah apa tu? Malam tadi saya baca surah tu, tak ingat. Tanaman-tanaman tidak diberi berkat. Ada kalanya diturunkan bala, padi habis dimakan tikus dan ulat. Habis padi makan tikus dan ulat. Marah tikus, marah ulat. Marah tikus dekat bendang. Terbakar tikus ni. Marah tak tentu hal. Nak marah apa? Atau keluar padi sambang, tidak berisi. Padi kosong. Padi, rupa padi, tapi kosong. Atau diturunkan bala penyakit hawar, sampar dan taun. Penyakit-penyakit yang seperti hawar, sampar dan taun. Macam taun ni mana penyakit dulu. Muntah saja di sini, meninggal. Muntah sana, meninggal. Meninggal. Cerit berit muntah taun. Dulu orang tua kita kena taun dulu. Penyakit hawar. Sampai orang Kedah ni kalau marah sangat,
Jahat nama biar kena telan hawak. Maknanya takut dengan hawak. Kalau kena hawak mati. Penyakit dulu. Wabak dulu. Atau bermacam-macam penyakit lain lagi. Atau diturunkannya hujan berpuluh hari meleburkan tanaman-tanaman. Turun hujan. Banjir. Habis semua tanaman. Menyalahkan pembalakan. Tak payah balak lah. Salah kita punya amalan lah. Membalakkan itu sebab saja. Amalan kita yang menyebabkan bala musibah. Zahral fasadu bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan manusia. Berpuluh-puluh hari meleburkan tanaman-tanaman dan mengaramkan bumi. Bumi tenggelam, tanah runtuh habis. Di Indonesia dia punya hujan turun tu, rumah-rumah tu masuk ke dalam, menjerit semua, beritahu rumah tenggelam dalam bumi. Ada satu kes di Jawa Tengah, lahar gunung berapi itu datang, tenggelam kampung tu. Belah tu bila dia keras, dia jadi simen rupanya kampung bawah, habis mati. Bala musibah. Tuan-tuan, Indonesia lagi lah. Kalau ada hari kahwin tu, dengan makcik-makcik tu dia berjoget. Duduk dangdut atas stage tu. Indonesia lagi lah, na'udzubillah. Tuan-tuan, kalau pergi Indonesia, memang kalau kahwinnya memang paling lekeh di belah Medan Sumatera, Padang Panjang apa semua, daripada belah-belah sini ni, di rumpun-rumpun Melayu ni masih lagi dia pakai keyboard menyanyi, kurang-kurangnya menyanyi tu. Tapi kalau belah Jawa Tengah tu, dia habis pakai menari, tudung tak tudung, habis semua duduk lucah-lucah punya tu, tarian-tarian dangdut dia orang. Ta'udzubillah. Sehingga mengaramkan bumi dan banjir dan bah besar, hingga mengendalikan kerja-kerja dan mematikan hidupan-hidupan dan lainnya daripada bala dan seksa yang tidak nampak dengan mata kepala. Habis semua. Mati. Tempat kita kurang. Kalau di China, tuan-tuan tengok, dia tiup orang tu ditiup berjalan, kereta berjalan, motor berjalan, habis. Kita angin tak pernah kena. Saya pernah kena angin kuat di Shipun, dekat airport Holland. Waktu tu sebelum masuk seluruh, turun sampai angin punya kuat. Jalan tu situ, nak jalan tu begitu kena angin. Kita baru pakai jaket kat dalam airport, tak tahu kata sejuk kat luar. Tengok dia punya termometer tu beritahu dia punya ni kat luar. Jalan tu angin kuat. Kita tak pernah kena angin kuat macam tu. Paling-paling duduk belakang rumah angin kan, tu pun sedap insya-Allah. Tarik bukan main. Terus tak payah dua-dua tidur. Orang kata abang, angin sepoi-sepoi, tak ada angin ribut lagi dah. Itu angin kuat. Angin kuat, sejuk anginnya, sejuk, kuat. Tak pernah kena sampai-sampai. Waktu tu baru pertama kali sampai di Europe tahun 2010. Saya kata, Allah, tak pernah tengok. Kuat angin, nak pergi kat kereta tu melawan angin, kuat. Dan seksa yang tidak nampak dengan mata kepala. Kemudian seksa itu tiada mengenai orang jahat sahaja, bahkan meratai ia ke atas orang saleh sebagaimana tersebut dalam hadis pada masalah 43 tadi. Habis semua kena, dia tak kira. Tuan-tuan, kita duduk zaman ni macam ni lah. Tuan-tuan, jangan seburuk-buruk zaman Nabi yang saya cerita tadi, masih lagi Allah keluarkan manusia terbaik dalam keadaan suasana macam tu. Jadi kita jangan mengeluh dengan apa yang berlaku. Kita kembali kepada taat perintah Allah. Ikut amalan Nabi. Berpusu-pusu datang ke masjid. Bangun tahajud, doa. Doa untuk kawan-kawan, untuk anak-anak kita semua. Doa untuk kawan-kawan, untuk masyarakat kita. Doa. Hidupkan makmur masjid surau kita. Tidak ada masalah. Renggang-renggang ini terus datang macam biasa. Moga Allah pelihara kita. Sebab Allah pun tak mungkin janji dengan amal taqwa yang kita buat. Allah akan pelihara. Tak payahlah nak lari pergi mana-mana. Orang sak-sak boleh lari. Rumah dah ada kat Australia. Rumah dah ada kat UK. Rumah dah ada. Kita mana? Australia. Bongik pun tak siap rumah lagi. Ya. Wallahualam. Jadi saya berhenti di sini. InsyaAllah kalau ada soalan boleh kita bincang. Apa ni? Ini 31 kan? Ada soalan? Silakan. Di Perak. Puting beliau. Bukan kata di Perak, puting beliau kat Shah Alam kena baru ni. Oh, teruk. Perak kena puting beliau.
Kena ribut dia, angkut habis semua. Oning-oning rumah tu habis. Itu betul-betul kita tak kena bala musibah teruk belum lagi lah. Tapi dah ada lah sikit sebanyak. Tapi kita doa pada Allah, janganlah negara kita kena musibah. Kita ni satu rumpun bangsa baik sebenarnya. Orang Melayu ni baik. Orang akui orang Melayu baik, lembut. Tapi kadang-kadang perangai dalam tu kita terus carilah. Sebab tu Raja Haji ketika dia wali Allah, ketika dia bangun tahajud semayang dan dia tulis syair dia, tangan dia memegang kalam, tasbih masih lagi belah tangan kiri, dia tulis, hanya rumpun bangsa aku yang pengkhianat atas bumi, negara dan agama ni. Agama, negara dan bumi, rumpun bangsa sendiri. Dia daripada Bugis, tapi satu pemerintahan kerajaan tu daripada Bugis, Raja Haji tu datang berperang menyelamatkan daripada Portugis, Spain, daripada British. Susah jauh tentang pergi belah Tebuk Naning tu kan kubur Abdul Said. Siapa bunuh Abdul Said? Siapa perancangan bunuh Abdul Said? Itu saya cerita lebih dah. Tentang buka sejarah tentu tengok. Tak mau cerita sini. Jadi kita ni, negeri kita nak lari mana? Orang lain ada duit boleh lari mana-mana. Kita tak ada duit. Saya dah jumpa orang kat Sweden, tanya, Malaysia bagus lah, dekat Finland. Saya ada duit, saya nak beli hartanah di Malaysia. Saya kata beli ya. Di yang terbaru di Montreal, dia orang cakap Perancis dengan Inggeris, satu Arab Morocco. Dia kata saya ada duit, saya ada duit banyak, saya nak beli satu hartanah di Malaysia, nak duduk Malaysia. Tentu melayangkan orang lain nak duduk Malaysia. Kita masih lagi okey tu negara kita ni. Negara tu yang lain tu nampak macam bagi Allah kat rakyat dia berhati-hati. Negara kita nak keluar KEWSP pun seksa. Tak malah itu relatif berlaku. Nak keluar KEWSP pun seksa lah. Nak minta bantuan pun seksa. Yang last kali lori kan sama-sama datang bantu. Hak lain datang dengan kru ambil gambar pegang trek. Itu saja. Tapi tuan-tuan jangan sedih. Jangan marah. Doa kebaikan. Allah akan ubah negeri kita. InsyaAllah. Percayalah Allah ubah negeri kita. Boleh tuan? Wallahualam. Kita jumpa bulan depan. Jangan ke mana-mana. Siri yang sama.